أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mereka itu malaikah, beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu. Mereka itu malaikah daripada mengerjakan maksiat. Malaikah tidak mengerjakan maksiat, sebab malaikah maksum, terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Malaikah suci daripada sifat manusia. Dan mereka itu malaikah amat banyak. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu. Mereka itu malaikah yang amat banyak tu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawa kepala-kepala mereka itu, ketua-ketua malaikah. Kepala ni ketua. Ketua-ketua malaikah, iaitu empat. Mana empat? Iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Empat malaikah yang menjadi ketua malaikah yang mentadbir alam. Malaikah yang mudabbirati amra. Malaikah yang mentadbir segala pekerjaan di langit dan di bumi. Empat malaikah: Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah. Malaikah ni adalah ibadur rahman. Malaikah ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikah bukan kata penolong bagi Allah ke, pembantu bagi Allah ke, tidak. Malaikah hamba Allah yang lemah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Tugas-tugas malaikah itu hanya pada zahir. Macam kita lah. Kita hamba Allah yang lemah. Kita ada tugas. Tugas sebagai khalifah atas muka bumi, atas dunia ni, menjadi khalifah. Dan kita ada bagai-bagai tugas
sebagai hamba Allah. Tugas kitanya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas. Semuanya ada tugas. Tapi kesemua tu adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama malaikat hamba Allah. Ini comel kita Faridatul Faraid. Kalau tidak kau beranggapan malaikat inilah yang tolong Allah Subhanahu wa taala, ringan kerjaan malaikat sebab ada pembantu penolong, mustahil sama sekali. Allah bersifat dengan istighna. Allah bersifat dengan iftikar. Terdahulu sudah bicara. Yang terdahulu permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Barulah pergi kepada melengkapkan rukun iman. Malaikat, kitab dan hari kesudahan. Malaikat, kitab dan hari kesudahan ni masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Rasul. Ada ni. Tapi permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kejap dah. Hak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, aqaidul iman yang 50. Barulah pergi kepada bicara malaikat. Di dalam permulaan agama mengenal Allah, masuk dah hak rukun iman yang ke-6. Qadar dan qada. Sebab qadar dan qada pergi kepada kudrah, iradah, ilmu. Kudrah, iradah, ilmu termasuk di bawah aqaidul iman yang 50. Permulaan agama. Kejap dah situnya. Barulah bicara bab malaikat sekarang ni. Jadi malaikat ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk Allah yang istimewa, betul lah. Malaikat, rasul-rasul, makhluk Allah yang istimewa. Tapi malaikat hamba Allah, rasul-rasul pun hamba Allah. Malaikat hamba Allah, rasul-rasul pun hamba Allah juga. Bukan kata kerana rasul lah maka ummah manusia mengenal Allah, beriman dengan Allah. Kerana rasul pada zahir, rasul yang menyampaikan agama. Hakikinya hak Tuhan belaka. Tapi kita ceritalah besarnya jasa Nabi dan Rasul untuk menyampaikan agama. Agama Allah Subhanahu wa taala. Besarnya jasa Nabi Rasul ni. Tanpa Nabi Rasul, macam mana manusia nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ni cerita asbab. Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan manusia ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkehendak kepada Nabi Rasul. Tapi Allah lantik Nabi Rasul penuh dengan hikmah. Tapi adakah Allah berkehendak, bergantung, berharap Nabi Rasul supaya ummah manusia mengenal Allah, beriman dengan Allah? Tidak. Tapi Allah Ta'ala menjadikan manusia ini mengenal Allah, beriman. Melalui zahirnya Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul. Ada hikmah dia. Jangan faham Allah berhajat berkenan bagi Rasul supaya manusia mengenal akan Allah, beriman akan Allah, mengabdikan diri akan Allah. Tidak. Allah bersifat dengan istighnat dan iftikar. Sebagaimana bukan kata Allah berkenan pada malaikat. Malaikat kan bagai-bagai tugas. Makna Allah berkenan pada malaikat untuk menjalankan tugas-tugas
yang hakikinya itu pekerjaan Tuhan. Itu yang hakikinya itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya gitulah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Itu pada zahir. Jangan faham perbuatan malaikat semata-mata. Jangan faham pula perbuatan malaikat bersekutu dengan perbuatan Allah. Ada dalam satu pengajaran dibaca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah sebut kami? Sebab bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Dia hurang gitu. Kata orang ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia hurang. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah datangkan kami? Tidak datangkan aku. Dia kalau seorang, aku mutakallim wahdah. Kalau ramai mutakallim ma'aghairi, kami. Situ bukan kami ramai. Kami di situ membesarkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kami-kami ni mutakallim ma'aghairi. Maknanya orang bercakap serta ada yang lain. Kami datang. Kenapa kami datang? Tengok ni kiri kanan ni. Pengiring ni. Kami datang. Kami. Ramailah kami ni. Tapi dalam ayat tu kami. Bukan kami tu ramai. Allah nak membesarkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan disebut kami. Kami menurunkan akan Al-Quran. Allah Ta'ala lah. Hakikinya satu huraian ni memang sekaruk lah. Kami di situ dengan bahawa bersekutu perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril ketika menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu menodegi. Jadi bersekutu. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni kena ngaji molek ni. Kemah molek. Biar kenal betul-betul. Kenal Allah, kenal Rasul. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Waktu permulaan agama. Baru pergi pada bicara rukun iman yang lain pula. Coba kita Faridah, comel. Malaikat beberapa hamba Allah Ta'ala yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Malaikat ni la ya'sunallah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat tidak derhaka akan Allah, akan barang yang memerintah Allah Ta'ala akan mereka, dan malaikat mengerjakan akan barang yang diperintahkan akan mereka mengerjakan. Di malaikat ni terpelihara. Malaikat ni Allah Ta'ala jadikan secara matbu' dianya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil secara jibilliyah dia panggil. Jibilli ni Tuhan buat gitu dah malaikat. Itu jibilli. Dipanggil jibilli tabi'i. Tabi'ah. Semula jadi. Jadi semula jadi malaikatnya beriman dan mengabdikan diri akan Allah. Pada secara jibilli. Adapun kita ni, kita secara ditaklifkan. Buat ni. Ada buat, ada tak. Ni manusia. Adapun malaikat secara jibilliyah, secara tabi'iyah, secara semula jadi. Tuhan jadikan malaikat beriman dan mengabdikan diri akan Allah. Jibiliyah matbu' ni dengan bahawa bukan kata malaikat yang memilih untuk beriman. Tidak. Memang gitu dah. Bukan malaikat memilih. Manusia memilih. Memilih untuk beriman,
memilih untuk melakukan amal taat. Itu memilih. Itu manusia. Malaikat tidak. Secara semula jadi Tuhan jadikan beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jibiliyah ni, matbu' ni zahiri gitulah. Dia tak ada perkara yang jadi secara semula jadi. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya, malaikat beriman, adakah malaikat memilih untuk beriman? Tidak. Bukan memilih untuk beriman, sebab mereka memang Tuhan jadikan beriman. Mereka tidak ditaklifkan untuk beriman. Tidak ditaklifkan, tidak diberati. Ditaklif ni kita mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak, jin dan manusia. Mukallaf yang ditaklifkan oleh syarak, yang diberati oleh syarak. Hak ni buat, hak ni tinggal. Itu taklif dia panggil. Syarak kan? Syarak ni Allah dan Rasul lah. Jadi syarak ni jadi pergi pada syarik. Tuan dia Allah dan Rasul. Mentaklifkan, pada mentaklifkan. Memberati pada buat, memberati pada tinggal. Ada jin dan manusia. Ada pun malaikat tak ada taklif. Tidak ada kata diberati dak. Memang Tuhan buat malaikat gitu dah. Malaikat Tuhan buat gitu dah. Sebab tu malaikat ni dia mengabdikan diri akan Allah daripada mula jadi sampai kiamat. Pahala mereka tak banyak. Kan tak ni? Sehingga kan 2 rakaat sembahyang yang sempurna 100%, 2 rakaat ni manusia ni lebih besar pahala daripada malaikat rakaat sujud daripada asal jadi sampai kiamat. Sebab apa jadi pahala malaikat tak banyak? Dia malaikat tak ada nafsu. Malaikat ni memang gitu dah Tuhan buat. Mudahlah. Ada pun manusia ni dengan nafsu lagi. Pada ni. Dengan godaan syaitan lagi. Godaan dunia lagi. Godaan manusia lagi. Oh banyak manusia ni nak kejadi. Malaikat ni tak ada. Sebab tu pahala mereka tak banyak. Sebab mereka Tuhan buat gitu dah. Tu panggil secara jibiliyah tu. Jibiliyah dia panggil. Secara tabi'iyah. Secara semula jadi Tuhan buat mereka tu beriman. Dan mengabdikan diri akan Allah. Gitu je. Bukan mereka memilih. Dan tidak ada taklif. Tidak ada berarti syarak atas mereka. Ini malaikat. Dan malaikat terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Sebab malaikat tidak ada nafsu. Kita manusia ni 2. Ada akal, ada nafsu. Malaikat ada akal saja. Binatang ada nafsu saja. Menang sebelah akal. Kalau sebelah nafsu, naik ke martabat malaikat. Kalau sebelah akal, menang nafsu semata-mata, turun pada darajah binatang. Gitulah. Ada 2 kan, kita ada akal, kita ada nafsu. Menang sebelah akal, nafsu kalah, naik darajah umpama malaikat. Halah akal, nafsu semata-mata. Jadi turun kepada darajah binatang. Jadi kita ni ada akal, ada nafsu. Malaikat tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Yang dipeliharakan mereka itu daripada maksiat, lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Malaikat tak serupa manusia. Ada juga hak serupa. Malaikat ni berjisim, manusia berjisim. Cuma jisim manusia ni jisim yang kasar ni, jisim tubuh ni. Jisim malaikat jismun latifatun nuraniyatun.
Jisim yang halus yang dijadikan daripada nur atau malaikah. Tapi malaikah berjisim. Malaikah macam manusia jugalah. Nak kata besar boleh, nak kata kecil boleh. Samalah tu. Ada sama dengan manusia. Manusia sembahyang, malaikah sembahyang. Ada yang sama. Tapi cara umumnya malaikah suci dari sifat manusia. Malaikah tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Malaikah ni, malaikah tidak makan, tidak minum. Malaikah tidak tidur. Malaikah tidak berkahwin. Malaikah tidak melahirkan anak. Malaikah tak ada macam manusia lah. Ada ketika gagah, ada ketika lemah, ada ketika sehat, ada ketika sakit, ada ketika mata segar, ada ketika mata kuyu. Itu manusia. Malaikat dah. Malaikat dia tak ada. Dia tak ada kata sakit ke, mengantuk ke, tak ada malaikat ni. Suci malaikat daripada sifat manusia. Dan mereka itu amat banyak. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikat, melainkan Allah Ta'ala. Malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Yang kebanyakan malaikahnya mereka mendiami di langit. Sebahagian malaikat mendiami di bumi. Tapi kebanyakan malaikat duduk di langit. Sebahagiannya duduk di bumi malaikat ni. Jadi malaikat yang banyak-banyak ni wajib beriman secara ijmal dipanggil. Wajib beriman secara ijmal bagi Allah banyak malaikah. Secara tafsir nanti dia akan bicara di bawah. Malaikat 10, malaikat yang menanggung arash, malaikat hafazah. Hak wajib imani secara satu. Secara ijmal wajib beriman bahawa bagi Allah banyak malaikat. Tu. Bagi Allah ada, bagi Allah banyak malaikat. Malaikat yang paling banyak, malaikat yang paling besar. Jibril saja. Hak rupa asal Jibril ni ada 600 sayap. Satu sayap tu sudah memenuhkan bumi. Ada ni. Jadi 600 sayap dah. Malaikat Israel pula contohnya. Kepala di langit yang ketujuh, kaki di bumi lapisan yang ketujuh. Tu. Malaikat makhluk yang paling besar. Kemudian paling banyak. Mana bilang dengan manusia daripada Nabi Adam AS sampai kiamat tetap banyak malaikat lagi. Manusia, bukan manusia sekarang. Sekarang ni pun belian-belian dah. Dah. Daripada Nabi Adam AS sampai kiamat manusia tetap ni banyak malaikat lagi. Badan. Sehingga campur dengan jin, banyak malaikat lagi. Malaikat yang paling banyak sekali. Malaikat dok mati. Malaikat setengah ulama pun menyatakan daripada bekasan air wuduk tu Allah Ta'ala jadikan malaikat pula. Ada ni. Tapi malaikat yang kebanyakannya mendiami di langit. Sebahagian saja mendiami di bumi. Ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan semata-mata beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini semua menzahirkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat hok banyak-banyak wajib imani atas jalan ijmal. Sebab ijmal dengan tafsir ni sama-sama dah. Dahulu bicara sifat Allah, sifat Rasul, ijma, tafsil. Bicara pula hak Rasul-Rasul, ijmal, tafsil. Ini bicara malaikah, nanti bicara kitab. Dua peringkat tu jangan lupalah. Kita dahulu kan bicara sifat Allah secara ijmal, secara ringkas. Wajib berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil ada langit, ada bumi. Hak sifat 20 ke sifat 13 ke, itu atas jalan tafsil, atas jalan detail, perinci satu-satu, halusi nak sebut macam mana? Itu tafsil. Tapi ijmal tafsil dah terjemah lah. Ijmal tafsil. Ijmal tafsil. Ijmal secara kasar. Tafsir secara detail, secara halusi. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu tafsir. Secara ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah pasti bersifat dengan sifat sempurna. Nisbah seorang manusia. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Nabi Rasul bukan malaikat. Nabi Rasul manusia. Jadi Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna. Nisbah seorang manusia. Itu kita wajib beriman secara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah secara tafsil. Dahulu bicara Nabi Rasul ramai. Masyhurnya, masyhur bukan yang muktamad. Masyhur Rasul 313 orang. Nabi 124,000 orang. Itu kita imani secara ijmal. Secara tafsir Rasul 25. Dia gitu. Ini sama ni bicara malaikat. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Imani secara ijmal. Nanti barulah didatangkan secara tafsil. Nanti bicara kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil Al-Kutubus Samawiyah. Dia panggil kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ni banyak. Setengah mengatakan 104 buah. Ada mengatakan 114 buah. Tapi pandangan yang muktamad beriman bahawa kitab yang diturunkan oleh Allah pada Rasul-Rasul banyak kitab. Berapa bilangan? Tak usah letaklah. 104 buah pun jangan kata. 114 buah pun jangan kata. Setakat letak banyak. Tapi masyhurnya 104 buah. Tapi pandangan muktamad tak usah letaklah walaupun 104 buah pun. Lepas tu kitab-kitab yang diturunkan oleh kepada Rasul banyak. Imani secara ijmal. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Tu imani secara tafsil. Ada. Dua peringkat belakang tu. Kita macam mana dulu-dulu? Kan kita kan rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Kan gitu? Yang kita duk ngapal rukun iman. Rukun iman kedua kan, beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Tiba-tiba malaikat didatangkan 10 je. Kitab didatangkan 4 buah je. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Rasul hak disuruh hafalnya 25 je. Tapi rukun imannya beriman dengan sekalian malaikat. Jadi 10 je malaikat. Beriman dengan sekalian kitab, 4 je kita. Beriman dengan sekalian rasul, 25 je.
Kita faham ke mana? Sebelum-sebelum ni kita faham macam mana? Kita faham dah. Malaikat banyak ke? Faham malaikat 10 orang tu je? Ke tak panggil orang? Lagi mana? 10 malaikat je. 10 orang pula. Yelah. Panggil 10 orang pun tak apa. Bukan mana malaikat tu orang. Beriman dengan sekalian malaikat. Berapa? 10 je malaikat. Gitu. Tak. Lepas tu? Beriman dengan sekalian malaikat. Kita diajar 10 malaikat. Akhirnya kita berpegang sekalian malaikat. Kesemuanya 10. Ada? Ada faham gitu? Tak, kita rukun iman. Beriman sekalian malaikat. Lepas tu, malaikat ada 10. Jibril, Mikail. Kita budak-budak ni. Jadi fahamnya macam mana? Malaikat 10. Tak. Lepas tu dah. Kau mana sebenarnya? Janji ada di akidah. 10 ni kita beriman juga. Malaikat lah yang banyak lagi. Tak apalah. Hak banyak lagi tu secara ijmal. Hak 10 tu secara tafsir. Tapi tak pandai nak sebut. Tak apa. Sebab orang perici kita. Kita nak ajar pada anak cucu kemudian. Kita pericilah sikit. Pericilah sikit. Beriman dengan sekalian kitab. Kena ingat baik. Kitab-kitab yang turunkan oleh Allah, dia panggil kalamullah. Banyak ni kalamullah. Kitab yang diturunkan daripada Allah pada Rasul. Banyak. Itu beriman belaka. Kita iman belaka banyak-banyak. Secara ijmal. Cara tafsir yang barulah. Pergi pada kitab 4 buah. Beriman dengan sekalian Rasul. Rasul 25. Adakah kita berfahaman Rasul selama 25 semua sekali. Daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi SAW. Itulah dianya Rasul. 25 tu je. Gitu. Doa. Tak. Lagi mana kita tu? Tak. Kita sebut comel. Beriman dengan sekalian. Tapi yang kita hafal sikit je. Tak banyak. Tak sekalian hak mana? Hak malaikat 10, kitab 4, Rasul 25, kira mana? Itu tafsil. Faham tak ni? Kena cerita molek juga. Sebab kalau tidak, macam sifat 20 tu lah. Ada kau faham? Sifat Allah 20 je. Memang ada. Sifat Allah 20 je. Siap 20. Dah kita duk ngapa 20? 20 tu tafsir. Bukan sifat Allah 20 je. Memang ada. Orang salah faham. Dia faham? Dah kita kitab kecil-kecil kan. Kitab Faridah ni okeylah. Dia bagi dua lapis. Beriman cara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kemudian datang pula jalanan sifat 13, jalanan sifat 20. Di awal kitab Faridah. Tak apalah. Ada pun kitab yang lain, bermula sifat Allah ialah 20. Ada semua kitab, dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Setengah. Mana semua 40. Dan setengah ada. Dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. 20 tu setengah. Lagi setengah 20. Semua 40 gitu. Aduh. Tapi kita kecil. Orang belajar sekolah pun ni. Sifat 20 je dia mari. Dia tak mari hak sifat Allah banyak. Dia tak mari. Dia cerita-cerita 20 lalu dah. Sifat Rasul 4 lalu dah. Ke mana buku sekolah? Hak sifat 20. Dia mari 20 lalu dah. Lepas tu macam mana tu? Orang mengajarlah kena hurah. 20 ni secara tafsil. Sifat kesempurnaan, sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tak terhingga bilangan. Faham tak? Bukan 1 juta. Bukan 1 bilion.
Bukan 1 triliun. Setakat tu jelah pandai sebut. Saya bukan saya pernah dengar dari Hakim. Daripada juta, bilion, triliun, lepas tu ada lagi ni, liang ni. Saya dengar dari Hakim. Mula-mula juta. Lepas tu bilion. Lepas tu triliun. Faham triliun? Triliun 1000 bilion. Dah. Bukan? 999 bilion terus naik kepada 1 triliun. Tak ada 1000 bilion. Ke macam mana? Macam 999,000. Patutnya 1000,000. No. Dah 999,000. Lepas itu 1000,000. Ada 1000,000. Mikir. Mana pula ustaz 1000,000? Dia kata nak bilang ke? Lepas daripada 999, 1000. Jadi kalau 999,000, lepas itu 1000,000. Tak ada 1000,000, timbul 1,000,000. 990 juta, timbul 1 bilion. 1 triliun. Lepas tu dia ada ni, dia ada. Dia Hakim tu, dia sebut. Memang sebut nama betul lah. Ada ni. Tak kira lah. Tu semua ada hingga bilangan. 1 triliun ke, berapa triliun ke, dia terhingga, ada suk. Pada ni ada suk, ada kesudahan bilangan. Bilang. Habislah. Bila habis tak tahu bendanya banyak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Bukan 1 triliun, bukan. Tidak terhingga bilangan. Ini kita mengetahui serta berpegang cara ijmal. Ini panggil mengenal Allah. Tiba-tiba sifat Allah 20 je. Tidak mengenal Allah Ta'ala gitu. Jadi ijmal, tafsil. Ijmal, tafsil. 2 peringkat. Yalah. Belajar sangat. Ada jugalah yang belajar gitulah. Tapi dia tak faham. Hak 2 peringkat tu. Tak faham 2 peringkat. Hak berat laginya belajar sangat. Sifat 20. Sampai masa malaikah lah. Yang penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peranan yang tersendiri. Memang kesemuanya ada peranan yang tersendiri. Kesemuanya ada peranan yang tersendiri. Apa makhluk yang Tuhan jadikan? Ada hikmah di belakang. Ada peranan di belakang. Apa makhluk yang Tuhan jadikan? Walaupun makhluk tu kita tengok, apa benda lah Tuhan buat benda gini ni. Dah. Apa yang Tuhan jadikan? Tidak sia-sia. Semuanya ada peranan tersendiri. Ada hikmah. Di sebalik semua kejadian yang telah jadikan. Walaupun benda tu tertengok. Tak ada faedah je. Dah. Allah tidak akan menjadi satu perkara yang tidak ada faedah. Semuanya ada peranan tersendiri. Tapi hakikinya, apa yang berlaku, qada. Gitu je lah. Jangan faham malaikat ada peranan tersendiri. Peranan yang secara hakiki. Ada. Secara hakiki tidak ada. Secara hakikinya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat yang mak banyak ni wajib imani atas jalan ijmal. Berapa bilangan? Hanya Allah yang mengetahui. Dan bahawasa. Ni hak wajib i'tikad juga ni. Dan bahawasa ni atas pada bahawasa ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Dan bahawasa yang ni dan wajib i'tikad. Bahawasa kepala-kepala. Yakni ketua-ketua mereka itu malaikat. 4. Iaitu 4. Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Nak ni. Ini hak kepala besar sekali. Turun kepada muka nakirat
Malik Ridwan ni, ini ketua malaikat juga. Yang untuk tugas masing-masing. Tapi hak tu label yang kedua. Hak ketua betul-betul 4. Yang tu betul-betul 4. 4 malaikat dipanggil malaikat mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam. Tempat malaikat bermusyawarah untuk mentadbir alam di langit yang pertama, di Baitul Izzah. Yang mana dewan bagi malaikat di langit yang pertama, di Baitul Izzah. Kalau kata buang batu. Tahu tak? Buang batu daripada Baitul Izzah akan tepat jatuh kepada Kaabah. Daripada langit pertama, kalau kira lah, buang batu straight, jatuh di atas Kaabah. Itu Baitul Izzah. Di langit yang pertama menjadi dewan bagi malaikat bermusyawarah mentadbir alam. Malaikat mentadbir alam. Adapun dewan bagi syaitannya di laut tu. Syaitan bermusyawarah juga. Malaikat bermusyawarah juga. Malaikat bermusyawarah kerjaan dia. Syaitan bermusyawarah di dewan dia tu, di tempat musyawarah kerjaan dia. Syaitan kerjaan dia lah. Tapi hakikinya malaikat sama, syaitan sama, makhluk Allah yang lemah. Apa yang berlaku baik dan jahat, qadar dan qada. Situ je lah. Hak zahirnya baik mari daripada malaikat. Hak jahat mari daripada syaitan. Tambahan pula, tiap-tiap kita anak Adam ni, daripada mula Allah jadikan, disertakan satu malaikat mulhimun, satu syaitan bernama waswasun. Tiap-tiap anak Adam termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaitan yang dijadikan hak ditugaskan untuk goda Nabi tak ada peranan apa pun. Dia berperanan tapi tak berkesan apa pun. Sehingga kan walaupun ini pandangan daif, itulah satu-satunya syaitan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan daif. Sebab syaitan kafir belaka. Syaitan kafir belaka. Tapi ada pandangan satu-satu syaitan yang dijadikan untuk goda Nabi. Hak tu goda tak jadi beriman. Ada ni. Sebab itulah kita, kalau orang-orang ni nak kata syaitan, ingat baik, syaitan tu kafir. Syaitan tu kafir. Kalau kita kata seseorang tu syaitan, makna kita kata kafir lah. Sebab syaitan tu kafir. Syaitan seperti syaitan. Itu dipanggil tashbih baligh. Bukan syaitan. Macam orang yang melintasi orang solat tu kan. Kan Nabi kata syaitan kan. Orang semayang dia melintasi. Syaitan. Syaitan tu maknanya seperti syaitan. Syaitan betul. Kafir. Orang melintasi orang solat dosa besar. Tapi tak jadi kafir. Jadi tugas malaikat mulhimun duk cetuh kebaikan di hati kita. Syaitan yang mana was-wasung duk cetuh kejahatan kepada kita. Hak ni hak tetap dah ni. Hak tukar ganti syaitan kat luar ni, atau syaitan lain pula. Atau hak jenis perebek. Tak jadi. Naik lepas perebek ke apa? Perebek askar tau. Kopra. Itu poli. Dia satu-satu pakat lah. Siapa ke sarjan tak jadi. Atau pula pakat naik. Siapa ke general pun tak kira dah. Pada ni. Sebab syaitan ni dia sentiasa bermusyawarah. Macam nak goda anak Adam ni. Pada ni. Tak padang pakat rendah. Pakat yang tinggi pula. Sebab itulah ilmu ada
Amal jaga, tetap sunat ta'awuz, a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah juga. Berlindung dengan Allah daripada syaitan buat apa lagi? Ilmu banyak dah. Tak. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Ilmu tu jalan untuk melepasi daripada tipu daya syaitan. Tak, bukan ilmu semata-mata. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah tuan bagi syaitan. Dalam majlis ilmu ni, jangan duk cakap luar. Yelah. Allah Rabbil Alamin. Kan Allah tuan kan. Alam ni termasuk syaitan. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain dari Allah dipanggil alam. Siapa Rabb, siapa tuan? Allah Ta'ala. Jadi alam ni malaikat ke, jin ke, manusia ke, syaitan, iblis ke, alam lah ke. Siapa tuan? Allah Ta'ala. Jadi minta berlindung dengan tuan dia lah. Macam contohnya, anjing tu, bunyi anjing tu. Lepas tu tak suruh lawang dia. Panggil tuang dia. Kalau lawang dia, macam tengok dalam YouTube tu lah. Budak tu, dia menari depan anjing. Anjing duduk dalam pagar, dia menari luar. Bolehlah dia menari. Anjing ni dalam pagar, cuba anjing tu boleh keluar. Sedap. Itu dalam gambar YouTube. Budak-budak reti. Anjing duduk salok dia dalam pagar. Dia duduk luar pagar. Dia menganjing ke anjing. Dia menari ke anjing tu. Anjing salok, dia menari. Anjing salok, dia menari. Kalau anjing terlepas ke mana? Tersedak dia. Budak. Kau tengok, budak ni nak kena. Terlepas anjing tu, habis punggung. Dah. Duduk anjing ke anjing. Lepas tu macam anjing tu, panggil tuang dia. Tuang dia keluar, duduklah. Gitulah. Jadi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tugas dia dah gitu, kerjaan dia. Malaikat cetuskan kebaikan, syaitan cetuskan kejahatan. Itu pada zahir. Hakikinya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ataupun jahat. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israfil ketua malaikat untuk mentadbir alam. Dan setengah daripada mereka itu malaikat yang amat banyak yang wajib diimani secara tafsirnya hamalatul arsy. Artinya beberapa malaikat yang menanggung arasy bagi Tuhan, arsyir Rahman, arah bagi Tuhan yang bernama Rahman. Dan mereka itu hamalatul arsy sekarang ini sebelum qiyamah lah. 4 malaikat, dan pada hari qiyamah 8 malaikat, tambah lagi 4 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Mana 8 malaikat hamalatul arsy, malaikat menanggung arah selepas daripada qiyamah. Ini di antara malaikat yang wajib kita imani secara tafsil. Hak ni kadang kita ni kurang didedahkan. Kita kurang didedahkan. Kita hanya didedahkan dengan malaikat hak 10. Dan setengah daripada mereka itu, mereka yang wajib diketahui kami dalam tafsir, dan mereka itu 10 malaikat. 4 kepala yang dahulu, dan muka, dan nakir, 10. 10 ni termasuk 4 kepala malaikat, wajib imani cara tafsir, dan termasuk hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy pun di antara malaikat yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Wajib imani atas jalan tafsil. Sekarang ni Jibril 1 malaikat, Mikail 1 malaikat, hamalatul arsy 4 malaikat. Ni kita
beriman cara tafsir akan jenis dia. Jenis apa? Malaikat yang menanggung arash. Yang ada berapa? Sebenarnya ada 4. Jibril, dia punya satu malaikat Jibril. Satu je. Satu malaikat. Adapun hamalatul arsy ni, jenis dia. Nauk dia, jenis dia. Malaikat yang menanggung arash, yang bilangannya 4 sebelum kiamat. Jadi 8 selepas kiamat. Yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Bukan hanya 10 malaikat yang kita duk ngapa pada masa budak-budak. Ni kena ceritalah ni. Hak malaikat hamalatul arsy. Wallahu a'lam.